Baik Zehra, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Seramai 350 penduduk mangsa kebakaran di Kampung Sundang Laut Sandakan masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan PPR Batu Sapi. Mereka terdiri 314 warga negara manakala selebihnya bukan warga negara. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, seramai 74 ketua isi rumah hilang tempat tinggal selepas 53 buah rumah di Kampung Sundang Laut musnah dijilat api kira-kira 7.55 pagi semalam. Sementara itu, PPS di Dewan Seri Keramat yang diaktifkan untuk menempatkan mangsa kebakaran 17 buah rumah di Kampung Dumpil Putatan ditutup pagi tadi. PPS tersebut ditutup susulan tiada mangsa kebakaran mendaftar masuk. Kebakaran di Kampung Dumpil dilapor berlaku kira-kira 10 malam tadi melibatkan rumah jenis tidak kekal. Satu lagi kebakaran dilaporkan di Kampung Sri Pandan Putatan yang memusnahkan 3 buah rumah kira-kira 5.52 minit petang semalam menyebabkan 22 penduduk hilang tempat tinggal. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam ketiga-tiga kebakaran tersebut. Punca kemalangan dan jumlah kerugian sedang dalam siasatan. Manakala sebuah rumah di Taman Wijaya Lorong Kemas, Manggatal hampir musnah sepenuhnya dalam kebakaran tengah hari tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kebakaran serta jumlah kerugian sedang disiasat. Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM sentiasa memantapkan kekuatan pasukan dan aset sebagai persiapan menghadapi sebarang ancaman. Latihan pelayaran perang Borneo yang kini memasuki siri 4 merupakan antara kaedah paling berkesan memastikan kesiapsiagaan Armada Timur pada tahap tertinggi. Timbalan Panglima Armada Timur Laksmana Pertama Sazali Shoaib berkata, latihan pelayaran perang Borneo Siri 4 ini dijalankan seiring keperluan operasi maritim semasa. Latihan ini lebih kepada kesiagaan kapal dan juga warganya. Dan akhir sekali kami ingin melihat tahap kemahiran dan juga kompetensi warga TLDM sentiasa di tingkat yang tinggi. Laksamana Pertama Sazali ditemui media selepas latihan berkenaan yang diadakan di perairan Laut Cina Selatan. Beliau menjelaskan latihan kali ini memberi penekanan terhadap kemahiran komunikasi, navigasi dan juga ilmu di lautan seperti simulasi kebakaran dan banjir, menguji sistem persenjataan dan latihan menggunakan kod tertentu. Ia juga sebagai persediaan latihan Krismas yang akan diadakan dalam bulan Jun. Justeru latihan turut memberi pendedahan kepada pegawai muda dan anggota baharu untuk menyesuaikan diri dengan ilmu di lautan dan peperangan. Sebanyak 5 buah kapal milik TLDM terlibat dalam latihan kali ini iaitu KD Selangor, KD Kedah, KD Sundang, KD Serang dan KD Ganas. Laksamana Pertama Sazali dan anggota TLDM turut berbuka puasa di atas KD Selangor bersama pengamal media yang hadir. Petugas Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang bertugas di Hospital Besar Tawau mendapat perhatian Persatuan Silat Gayung Malaysia. Persatuan itu tampil menghulurkan sumbangan berupa katil, tilam dan bantal untuk kegunaan pihak berkenaan yang bertugas tanpa mengira masa terutama semasa berhadapan penularan pandemik COVID-19. Sumbangan disampaikan Ketua Penasihat Persatuan Silat Gayung Malaysia Tan Sri Liew Yun Fah kepada penolong pengarah pengurusan Hospital Besar Tawau, Dr. Pang Chung Siong. Tan Sri Liew berharap sumbangan ini dapat memberi keselesaan kepada pihak berkenaan, khususnya para doktor yang berhadapan tugas lebih mencabar susulan penularan pandemik. Hari ini kita telah sumbangkan kepada 6 katil double taker kepada hospital, tilam, bantal dan sebagainya. Kita harap dapat menselesaikan doktor supaya mereka lagi bersungguh-sungguh lagi untuk berkhidmat kepada rakyat Tawau. Tan Sri Liew turut mengajak syarikat-syarikat swasta, NGO dan orang perseorangan untuk terus menghulurkan sumbangan kepada petugas barisan hadapan serta peralatan kesihatan untuk kemudahan pesakit. Sebelum ini, Tan Sri Liew turut memberi sumbangan peribadi berupa kelengkapan pelindung diri, pelitup separuh muka, pelindung muka dan pen sanitasi tangan serta bekalan makanan dan minuman kepada petugas barisan hadapan. Sementara itu, Dr. Pang yang ditemui pemberita melahirkan ucapan terima kasih atas keprihatinan pelbagai pihak terhadap kebajikan petugas barisan hadapan kesihatan.
terutamanya kepada doktor yang bertugas di ward COVID dan juga kegunaan katil-katil ini adalah untuk doktor on call dan juga supaya mereka dapat berehat dengan sepenuhnya dan juga supaya masih bersemangat lagi untuk memberikan perkhidmatan klinikal kepada pesakit COVID. Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins tidak menerima sebarang aduan berhubung individu Islam yang makan di restoran pada siang hari sepanjang bulan Ramadan. Operasi dijalankan sejak hari pertama Ramadan bagi memastikan semua umat Islam menghormati bulan mulia ini. Pengarah Jahins Datuk Saiful Zaman Sangul berkata, pemilik premis makanan juga didapati mematuhi arahan Jahins dan tidak membenarkan individu Islam makan di premis mereka meskipun tidak berpuasa disebabkan keuzuran yang dibenarkan syarak. Tidak ada setakat ini yang melanggar berbuka puasa di ramai atau dengan istilah lain itu yang tidak menghormati Ramadan, melainkan semuanya menghormati Ramadan. Datuk Saiful Zaman bercakap kepada RTM selepas menyertai operasi bahagian penguatkuasaan Jahins memantau premis makanan di sekitar Kota Kinabalu. Sebanyak 32 pasukan ditubuhkan untuk membuat pemantauan di seluruh negeri. Setiap pasukan dianggotai 10 anggota penguatkuasa yang diketuai pegawai tadbir agama. Baik, sekian paparan berita dari Sabah dan saudara bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dengan mendaftar sebagai penerima. Lindung diri, lindung semua. Dengan itu kita kembali semula bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan.